ingat segala rahmat dia, ingat segala kelebihan yang dibagi pada kita. Balik rumah tengok kereta, ya Allah, ini daripada Engkau. Tengok isteri, ya Allah, ini nikmat daripada Engkau. Tengok tak? Dia sentiasa duk sebut-sebut. Maka insya-Allah dia jalan. Harta benda tadi jangan dilalaikan. Ya tak? Anak bina tadi jangan dilalaikan. Ingatkan mereka kepada agama Allah. Ingatkan mereka kepada akhirat. Ingatkan mereka kepada mati. Yang ni kata mati ni. Ingat mati lah. Aku kalau tak buat sekarang, kalau mati besok macam. Ya tak? Itu sebab Nabi SAW bila tengok di kalangan mereka orang Arab tu, di kalangan sahabat dia, tiba-tiba Nabi nak masuk ke tempat solat dia tu, ya dah. Maka dia tengok sahabat-sahabat gelak ketawa. Dia kata, aku hari ni tengok kamu dalam keadaan ini. Aku nak nasihatkan kamu supaya banyaklah mengingati benda yang boleh mematikan lazat hidup. Benar? Apa? Maka banyak mengingati akan kelazatan, banyak mengingati sesuatu yang dapat mematikan kelazatan hidup. Itulah mengingati mati. Benar? Bila ingat mati, lazat yang melalaikan itu, dia akan mati. Kamu tidak akan bergelak ketawa seperti hari ini, kata Nabi SAW. Kalau kamu mematikan lazat akan peserta keduniaan ini dengan mengingati mati. Ya, hari kita orang ramai yang ingat mati. Ya, kita ni lupa mati yang banyak. Ya, sebab beriman kita mati itu pasti akan tiba pada kita. Maka sentiasalah kita ingat mati. Yang bila kita ingat mati, menjadikan kita orang yang lebih bersungguh-sungguh. Bila kita ingat mati, ingat akhirat, dunia, kita jadi mereka yang lebih bersungguh-sungguh mencari bekalan untuk bertemu dengan pencipta kita dalam keadaan dia redha dengan amalan kita. InsyaAllah. Dan saya rasa pada itu yang dapat kita ambil. Mari kita tengok yang selain daripada itu. Ingat Allah Ta'ala, ingat mati, dan hidupkan sifat bersedekah. Ini benda yang cukup penting. Sebab sedekah-sedekah ni tuan-tuan, kita kena hidupkan. Sebab saya kata kan, kita nak buat sistem pendidikan Islam. Kalau jemaah Islam kita ada 1 juta ahli dia. Ambil RM10 sebulan, susah tak? Susah tak? Mekanisme dia tu cerita lain. Kalau kita boleh kata nak merentah negara dengan Islam, takkan yang itu pun susah. Contoh kalau kita kata ada pasti. Lepas pasti nak ke mana? Lepas tak ada penerusan. Ada penerusan sekolah rendah Islam, sekolah menengah Islam, universiti Islam. Bermula kita ambil 1 juta ahli ataupun ni RM10 je. Berapa? 10 juta tiap-tiap bulan. Kita ambil, hitung paling rendah. Pengorbanan kita untuk agama kita RM10 untuk buat sistem pendidikan secara percuma yang adanya mendidik ahli-ahli ataupun anak-anak kita kepada Islam. Penerusan daripada hari ni orang puji dengan pasti, orang puji pasti. Tapi lepas tu ada apa dah? Masuk balik ke sekolah-sekolah kebangsaan. Kecuali sebahagian daripada mereka yang ada kemampuan yang hantar ke agama. Tapi nak cerita, di sini kata kalau kita ada hidup sifat bersedekah sesama kita, maka kita kata kita nak buat sistem pendidikan Islam yang orang kata yang bersepadu, maka kami minta yang paling rendah RM10. Takkan Ustaz Nazri RM10 dah Ustaz? Misalan dia dah. Orang kaya dah. Takkan Ustaz Suhadi RM10 dah. Ni cerita dia. Tapi kita ambil RM10. Ambil. Mekanisme dia dengan kebijaksanaan yang ada kepada mereka-mereka yang profesional, takkan tak boleh. Ini cerita tu kan. Kalau sifat sedekah itu hidup, Islam tu tak. Sebab itu kata Islam hidup dengan sistem zakat. Itu wajib. Cuba bayangkan kita hidupkan pula sedekah yang dianjurkan oleh Islam di sini. Zakat dan juga sedekah sunnah. Bayangkan kehidupan umat Islam. Tapi hari ini apa yang berlaku? Umat Islam dalam keadaan hina, ditipu oleh mereka, sehinggalah yang saya sebut tadi, sistem perbankan Islam. Habis kita terbalik-balik. Saya baru saya tanya Puncak Alap, balik rumah 270 tak? Tapi akhir bayaran dia, kira-kira akhir bayaran RM700,000. Bengong nama dia kan? Tapi bila sistem Islam hidup, maka dia buat rumah tu yang kata RM270,000 tu, berapa harga dia? Kita katalah RM150,000 je kos dia. Maka RM150,000 kos dia. Aku jual kau RM200,000, bayar 30 tahun sampai habis RM200,000. Itu Islam.
tak pakai Islam ini? Kenapa nak ditipu oleh Islam mereka? Islam mereka yang nak bagi keuntungan kepada mereka, sedangkan Islam bagi orang yang meniaga kerana Islam tadi, dia duk kira akhirat dia. Untung di dunia tadi untuk akhirat dia. Tapi yang ada ni untung di dunia untuk dunia mereka. Habis semua kita ditipu. Jadi mari kita tegakkan balik Islam dan kita hidupkan semua perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Itu yang nak kena cari orang yang layak. Antu adul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum. Allah memerintah, tuan. Memerintah siapa? Orang terima kepada kita, bermula daripada kita. Apa? Untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang layak. Tiba-tiba pergi pada orang yang tak layak. Kita nak dia buat mekanisme macam mana nak buat ni. Maka cari orang yang ada latar belakang keuangan dan juga orang kata pentadbiran dah. Tiba-tiba panggil ustaz tahfiz Quran. Dia kata mana subhanallah, subhanallah mana. Tak ada dia dah. Jadi ni benda dia dah. Pasal kita nampak dia bermula daripada bawah untuk kita jadi mulia di peringkat orang kata kehidupan keseluruhan. Pihak ini tak jadi sebab kita masih tak nampak jalan Islam yang luas terbentang. Apa pun kita tengok daripada perspektif, daripada skop dunia. Bila tengok pada dunia tuan-tuan, maka jadi sempit lah. Tengok daripada skop dunia, tengok banking. Bila tengok banking, dia rasa Islam tu sempit. Itu tak boleh, itu tak boleh. Bila tengok perniagaan daripada perspektif dunia, maka Islam dia sempit. Bila tengok politik daripada dunia, Islam semua tak boleh. Apa lagi? Kita ni tengok benda ni daripada sudut agama. Tengok daripada sudut Islam. Bila tengok daripada sudut Islam, banking punya luas untuk kita. Bila tengok politik, Islam dia buka luas. Tapi Islam lah dia tengok dia buka luas dengan penuh kemuliaan. Tapi dah kita tengok daripada dunia, maka mula-mula sekali kita nampak Islam tu sempit. Alangkah hinanya mereka yang lihat Islam daripada sudut dunia, sedangkan Islam itulah Allah turunkan untuk melihat dunia dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan tuan-tuan? Tuan-tuan mudah besar-besar dah. Tuan-tuan jauh, saya dekat. Ada soalan? Nak kaji kena kaji. Ustaz ada soalan Ustaz? Ada, alhamdulillah. Mai tanya tuan. Baik tu. Kalau saya tak boleh jawab, Ustaz Nazri ada. Apa dia soalan saya tadi? Kita kena mengingat hati. Ya. Bila kita berdoa tu, kita nak minta panjang umur. Ya. So kalau kita berdoa minta hati, macam mana? Baik. Pertama-tamanya, kita yakin mati itu pasti berlaku. Dan bila kita ingat mati tadi, maka kita jadi bersungguh-sungguh menyediakan untuk menghadapi kematian. Sebab kita akan berdepan dengan Allah Ta'ala. Maka tentu dalam keadaan itu, maka kita minta dipanjangkan supaya kita boleh cari bekalan untuk akhirat. Yang itu diajar oleh Nabi. Tetapi kalau nak minta panjang umur untuk dunia, maka itu adalah jalan kesesatan, jalan panjang bagi manusia untuk Allah seksa. Dan kita minta panjang umur untuk apa? Untuk mencari bekalan. Sebab kita, ya Allah, panjangkan umur kami untuk kami terus mentaati akan Engkau, ya Allah, dan kami dapat mengumpul segala bekalan untuk bertemu dengan Engkau. Itu benda. Tapi kalau ingat mati, pada kita minta mati, itu sesuatu yang tadi suruh, sebab kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Bila kita minta mati, ingat mati itu sebenarnya. Bila minta mati, seolah-olah kita merasai bahawa kita sudah lengkap sempurna. Yang itu tidak diajar, sebab kita dengan Allah Ta'ala mesti dengan sifat hina diri. Ad-darbu'an, rasa rendah diri, rasa hina diri, rasa kita sentiasa berdosa dengan Allah Ta'ala. Dan bila kita rasa berdosa dengan Allah Ta'ala, takkan kita kata, ya Allah, saya minta mati hari ini dah. Apabila kita mati dalam keadaan kita rasa banyak dosa, apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Jadi dengan sebab itu, maka Islam kami ada mintalah panjang umur untuk persediaan kamu bila mati. Dan jangan kamu minta mati kerana kamu bukan manusia yang sempurna. Itu yang Pak Adik kata tadi. Ya tak? Maka minta sekarang lah. Jangan dah sampai mati besok baru nak minta, ya Allah, panjangkan umur sebab aku nak bersedekah. Bila kita ingat mati, panjangkan umur, apa kita buat? Bersedekah. Ya tak? Apa kita buat? Ingat Allah dalam benda-benda lain tu. Panjang umur yang seperti itu. Bukan panjang umur, kutip lagi, himpun lagi duit, lepas itu tetap tak buat agama. Jadi insyaAllah Islam tu agama mula diajar kita mintalah panjang umur untuk agama dan jangan minta mati kerana kita masih terlalu banyak kekurangan. Wallahu a'lam. Minta panjang umur tu boleh mengalihkan tarikh kematian? Tak boleh. Dia kata di sini ayat dia kata
Ya, Allah tidak akan mengakhirkan atau mengubah, menunda. Sebab dia ada ketentuan dalam kitab. Bila kita dijadikan 40 hari dalam keadaan yang alaqah tu dan daging tadi, kemudian bila nak bagi nyawa dulu, maka disebutlah, dituliskan. Perintah malaikat menuliskan akan apa juga yang ada untuk dia di dunia ni, termasuk ajal. Jadi kita minta ni ada sekarang menunjukkan ada, tapi rahsia Allah Taala, ada rahsia Allah Taala. Jadi kita minta Allah Taala dipanjangkan umur kita, ada, maka dia yang Maha mengetahui, maka sudah tertulis bagi kita ajal. Memang kita rasa tak, kita kata jangan terlalu banyak memikirkan zat Allah Taala. Dia suruh kita minta, tak? Masih kita tak tahu. Tak? Besok, lusa, ya Allah, dah hanya Engkau yang mengetahui. Maka panjangkanlah umur kami dan kitab kamu yang sudah tertulis. Gitu keyakinan. Jadi insya-Allah, dan kita supaya buat apa yang pasal kita kata, ya Allah bolehlah kami rezeki. Padahal rezeki dah Allah tentu. Tetapi di sana sunnah dia ikhtiar kita. Sunnah dia doa kita, dan sunnah dia tawakal kita. Tiga-tiga mesti ada. Walaupun dia dah tentu dah, walaupun dulu saja lah Allah Ta'ala dah tentu dah. Sunnah dia kata kamu ikhtiar. Walaupun aku dah sediakan, kamu berdoa. Walaupun aku dah tentukan. Tapi ada di sana yang hadis-hadis yang menunjukkan boleh diubah sesuatu yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ada tuan. InsyaAllah. Bulan depan ni kita ambil surah daripada surah Jumaah pula. Ayat-ayat saya ada kitab dengan collection sepupu saya. Kita ambil semua ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu tu. InsyaAllah bila saya ambil dia saya bawa. Saya bawa tuan-tuan berhajat dia kita boleh beli satu semua ayat-ayatnya yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan kita boleh baca, kita hayati dan kita hidupkan bermula padanya, kemudian kita ambil ayat-ayat yang lain insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bishawab tuan-tuan, marilah kita berusaha dalam kehidupan yang pendek ini, berusaha untuk sentiasa menghidupkan sifat hamba dalam diri kita. Kerana kita tahu hanya dengan sifat hamba tadilah kita dapat mentaati akan perintah-perintah yang telah ditentukan dalam agama kita. Kita juga berusaha untuk menghidupkan sifat hamba dalam diri kita, kerana kita yakin hanya dengan sifat hamba tadi menjadikan kita sentiasa memohon, meminta dan berdoa hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada manusia, memohon akan segala kemuliaan, pertolongan dan kekuatan daripadanya. Dan kita menghidupkan sifat hamba dalam diri kita, kerana kita yakin sifat hamba tadilah yang akan membuatkan kita hanya bergantung, menyerah diri, bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada makhluk dia. Apabila diberi kita kelebihan, segera kita bersyukur padanya, dan kita berjanji untuk sentiasa berjihad dengan kelebihan itu. Dan jika dia uji kita dengan kepayahan, kesulitan, segera kita hidupkan sifat sabar dalam diri kita. Tapi tetap kita nyatakan dengan penuh keyakinan Allah tiada Tuhan melainkan Engkau. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berurusan kami memohon padamu, sempurna dan tetapkanlah iman-iman dalam dada-dada kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang sentiasa berjihad pada jalan-Mu, berkorban apa saja harta benda serta jiwa raga kami, mempertahankan kalimah yang agung, kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, benarkanlah keyakinan kami terhadap Islam, satu-satunya agama yang Engkau redai, peraturan dan jalan kehidupan yang sempurna. Kami hamba-Mu berjanji padamu ya Allah untuk hidup dalam kehidupan kami ini berlandaskan peraturan dan hukum hakam yang telah Engkau tentukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan setiap ucapan serta lisan kami ini sebagai satu jalan zikrullah yang sentiasa mengingatkan kami kepada Engkau dan menghidupkan dalam hati-hati kami. Engkau lah Tuhan yang mencipta serta mentadbir sekalian alam. Kami hamba-Mu yang sentiasa bernaung di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami dengan rasa penuh hina dalam diri kami dan penuh rasa sesal di dalam hati kami. Kami mengaku akan banyaknya dosa-dosa yang telah kami lakukan. Engkau ampunilah dosa-dosa kami itu ya Allah. Kami bertaubat dengan taubatan nasuha. Kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan kami berjanji untuk kembali kepada Engkau ya Allah dengan sifat hamba yang terpuji. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kedua ibu bapa kami yang telah memuliakan kami dalam kehidupan ini. Muliakan mereka di dunia, muliakan mereka di akhirat. Juga anak cucu generasi keturunan kami, muliakan mereka dengan ketaatan kepada perintah-perintah-Mu, dan jauhilah mereka daripada kehinaan, serta kekufuran kepada agama yang benar. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.